Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Sambungan kitab Tajul Arus. Muka surat 29. Barisan kubur bawah sekali kan 29. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak wa in aftauka. Terbalik waw ta tu sepatutnya alif fa ta waw kaf. Supaya nampaklah, siapa yang nampak, siapa yang tak nampak. Nasiblah. Sabda Nabi, istafti qalbak wa in aftauka. Aftauka alif fa ta waw kaf. Aftauka. Beri kalimah afta yufti, ifta. Afta yufti, aftauka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, mintalah fatwa daripada hatimu. Mintalah fatwa daripada hatimu ataupun tanya hati kamu. Wa in aftauka, walaupun ada orang lain yang beri fatwa. Bermaksud di sini bermaksud banyak pendapat daripada orang lain. Itu maksudnya. Orang ni khabarnya, orang ni khabarnya, orang ni khabarnya. Macam-macam. Orang khabar, ada orang ni khabar elok, ini khabar tak elok, ini khabar elok. Jadi mana satu nak ambil? Hadis ni mengatakan iftafti qalbak, tanya hati kamu. Ataupun makna mudah dia, ikut hati kau lah. Jangan dengar orang, ikut hati. Boleh amal ke hadis ni? Maka katalah hadis ni ada orang boleh beramal, ada orang tak boleh beramal. Siapakah yang tak boleh beramal dengan hadis ini? Kita ni. Kita ni tak boleh beramal hadis ni. Jadi hadis ni untuk siapa? Hadis ini untuk orang yang hati dia bersih. Hati dia bersih. Hatinya bersih daripada nafsu dan syahwat. Hatinya tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, iaitu hati orang-orang yang hatinya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi macam ni, dia boleh ikut hati. Dia boleh ikut hati ya. Orang semua nak pergi Kelantan. Ada semua nak pergi Pahang. Kajap-kajap jalan tut apa nama dia? Kalau Lipi, kajap orang Lipi, semua Lipi. Nak pergi tak? Semua orang pergi. Tanya hati ya. Jangan pergi. Gitu ya. Tak pergi dah. Kenapa tak pergi pula? Hati dia khabar tak payah pergi. Tengok hati orang macam ni, orang macam mana. Kalau ahli syahwat, orang yang mencintai dunia, tak boleh pakai hati ni. Tapi Masya Allah, hati dia bersih, hati dia bersih, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada ingat dunia. Hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
hati macam ni boleh. Nak apa tak? Semua apa ya? Entah hati dan korban tak apa lagi, tak apa lagi. Ini hadis ni. Kata istafti qalbak. Ambil fatwa daripada hatimu sendiri. Hati macam mana ni? Hati yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati ingat makan ni, tak payah. Ya. Sabda Nabi SAW, istafti qalbak, ambil fatwa daripada hatimu, walaupun ramai orang yang memberi fatwa, menuntut fatwa engkau akan hati engkau, dan jikalau difatwakan akan dikau oleh orang ramai. Macam-macam ni kalau buat yang macam-macam. Jadi ambil. Ini untuk siapa? Untuk orang yang ahli zikir. Hati dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang Nabi menyebut, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba yang menjaga fardu, hamba yang menjaga benda yang sunat dan sebagainya, hadis qudsi itu menyebut hatta ahbabtuh, sehingga aku kasih kepada hamba itu. Bila aku kasih kepada hamba itu, telinganya adalah telinga aku. Kuntu sama'uhu alladhi yasma'u bi. Aku adalah telinganya yang mendengar dengan aku. Wa kuntu basaruhu alladhi yubsiru bi. Wa kuntu basaruhu. Wa kuntu, kalau kita terjemahkan huruf dengan huruf, ini hadis qudsi Allah Ta'ala yang berfirman. Allah Ta'ala kata, wa kuntu basaruhu. Aku jadi matanya. Kalau kita terjemah huruf dengan huruf, maksud kata-kata Allah Ta'ala itu, wa kuntu basaruhu. Mata dia tu mata aku. Allah Ta'ala mengatakan mata kita ni mata dia, telinga kita ni telinga dia. Wa kuntu sama'u alladhi yubsiru bi. Aku, telinga dia itu adalah telinga aku, matanya itu adalah mata aku. Wa rijluhu, kaki dia adalah kaki aku, tangan. Jadi bukan orang salah faham hari ni, dah jadi Tuhan ke tak? Ini adalah ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan betapa cintanya Allah, ataupun menggambarkan betapa kebersamaan Allah dengan hamba yang dia cintai itu. Kita tak sampai macam tu luahan cinta kita kepada seseorang. Allah lebih hebat cinta dia. Kita pernah lafazkan cinta kepada orang, diri engkau adalah diri aku. Oh, handal. Kalau kau sedih, dia pun sedih. Kalau kau riang, dia pun riang. Diri engkau itu adalah diri aku sebenarnya. Ini kata-kata cinta. Tak ada lelaki luah ke orang rumah macam tu dah. Orang rumah tak ada. Dulu-dulu mungkin. Ini luahan cinta yang luar biasa. Nabi bila mencintai sahabat, Nabi luahkan macam tu. Pernah kita mencintai seorang, kita luahkan macam tu. Nabi meluahkan cinta dia kepada Sayyidina Ali. Maka Nabi kata, wahai Ali, engkau adalah aku adalah engkau. Masya Allah. Meloncek Sayyidina Ali bila Nabi meluahkan rasa begitu. Sayyidina Ali tak dapat nak tahan bila Nabi meluahkan cintanya. Nabi mengatakan Sayyidina Ali, ya Ali, ana minka wa anta minni. Wahai Ali, engkau adalah daripada aku adalah daripada engkau. Nabi SAW meluahkan rasa cintanya kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Maka dia mengatakan kepada Ja'far bin Abi Talib, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, dirimu dan akhlakmu seperti aku. Asbahta khalqi wa khuluqi. Meloncek Ja'far kenikmatan kata-kata cinta daripada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala melafazkan rasa cintanya, rasa redanya. Ini gambaran Tuhan terlampau suka dengan hamba dia. Kita kalau suka orang, sayang betul kat kau. Takat tu ya, sayang betul. Allah Subhanahu Wa Taala ini menggambarkan, Masya Allah,
menggambarkan cintanya Allah Ta'ala kepada kita sehingga Allah Ta'ala menyatukan dirinya dengan kita. Bukan maksud Tuhan masuk dalam badan kita, tak. Kita kena faham hadis itu hadis cinta daripada Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam hadis suci itu, apabila si hamba tadi melakukan ketaatan, melakukan kefarduan yang Tuhan perintahkan, kemudian dia menambah dengan nawafil, dengan perkara-perkara yang sunat, solat sunat dan sebagainya, maka Allah Ta'ala mengatakan hatta ahbabtuh, sehingga aku cinta kepada si hamba tadi. Bila Allah Ta'ala cinta kepada kita, apa yang Tuhan gambarkan? Maka Tuhan mengatakan wa kuntu sama'ahu alladhi yusmi'u bih, maka aku adalah telinganya dan dia mendengar dengan telinga itu. Wa kuntu basaruhu, aku adalah matanya. Bermaksud mata dia itu adalah mata aku. Dia melihat dengan mata itu. Dan kakinya itu adalah kaki aku, tangannya adalah tangan aku. Jadi hadis ini menggambarkan apa? Hadis ini menggambarkan hadis cinta. Bermaksud betapa kebersamaan Allah dengan diri kita. Begitulah hatinya. Maka hatinya sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebegitu, bermaksud apa saja keinginannya itu adalah keinginan yang muwafaqah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan yang muwafaqah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa berikan taufik kepada dia. Ini maksud dia. Ya. Tapi kalau hati kita membelakangkan Allah, keinginan kita kepada keinginan kita sentiasa kepada syahwat. Maksud tidak ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginan kita kepada syahwat, cinta kita kepada syahwat. Kalau keinginan kita kepada syahwat, kebesaran kita adalah syahwat, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginan kita kepada syahwat, kelazatan kita kepada syahwat, kelazatan kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kelazatan kita dengan Allah, masya-Allah, kita sentiasa berjalan melakukan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingati Allah itu adalah suatu kelazatan. Maka orang yang sebegini, kita kata ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang dimasukkan oleh hadis Nabi SAW, istafti qalbak, tanya saja hati kamu itu, sebab hati kamu itu sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu maksud dia. Menuntut fatwa akan engkau hati engkau, jikalau difatwakan akan dikau, kerana bahawanya khawatir ilahiyah. Khawatir ni lintasan. Disebut lintasan ilahiyah, lintasan ketuhanan. Kenapa lintasan ketuhanan? Sebab hatinya sentiasa dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta apabila dia terlintas untuk berbuat sesuatu, lintasan itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Apabila hati ini sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ingin melakukan sesuatu, tindakan sesuatu, maka segala tindakan kita itu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipandu, kita ini akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut khawatir ilahiyah, lintasannya lintasan ilahiyah. Datang ia daripada Allah. Ini persis. Jarang guna kelimah ni. Ini bahasa Melayu tak usah pernah ambil pinjam bahasa Indonesia. Persis, mana saling tak tumpah. Persis, hampir-hampir sama macam wahyu. Kalau bagai wahyu kan, itu wahyu hanya pada Nabi saja, tapi persis umpama wahyu, sebagaimana Allah Ta'ala menyifatkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Ta'ala sebut tentang Nabi sallam? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walaupun Nabi bila bercakap, Nabi bukan bercakap perkara agama.
Nabi juga bercakap perkara yang macam-macam, soal makan, soal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut secara umum bahawa Nabi itu bila bercakap, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu dia. Tengok. Kita ada nafsu, kita ada hawa nafsu. Bermaksud cakap kita dengan hawa nafsu. Sedangkan Nabi SAW, Allah Ta'ala menyebut wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak bercakap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kecuali dia bercakap dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud wahyu itu lawannya hawa nafsu. Jadi begitu juga kita. Kalau kita sentiasa melawan nafsu kita, melawan syahwat nafsu kita, sebab nafsu syahwat ini bahasanya telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa nafsu ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Segala kecintaan nafsu itu Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Sifat kecelaan ataupun sifat yang menjauhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan nafsu-nafsu tadi. Yang menyebabkan kita jauh daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kerana cinta syahwat tadi, harta dan sebagainya, yang menyebabkan kita tidak mengerti apa itu makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah berjaya menyelesaikan masalah kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, maka datang rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut hadis kursi yang kita sebut tadi. Allah Taala menyebut telinga kita, telinga dia, mata kita, mata dia. Termasuk hati kita. Maka jadilah ketika itu hati kita tidak berbicara dengan hawa nafsu, ataupun hati kita tidak dipandu oleh hawa nafsu, tetapi hati kita dipandu oleh lintasan Rabbani. Tapi taklah sampai pada wahyu Nabi SAW. Itu kata persis begitu. Bahkan Nabi juga menyebut istafti qalbak, tanya saja hati kamu. Jadi hati orang yang bersih, boleh tanya sahaja. Macam hati kita tak bersih, macam mana? Istikharah. Kita ada syarat istikharah. Nak puai ke tidak? Puai ke tidak? Dengar sedap, minum teh sedap dengar. Nak puai ke tidak? Beristikharah. Kita istikharah sajalah. Allahu Akbar. Dapat istikharah. Masa tu boleh kita ambil fatwa hati. Nak ambil fatwa hati selepas istikharah, silakan. Sebab hati kita ni tak begitu bersih kan. Jadi ambil istikharah. Allahu Akbar. Nak pergi tidak kau lipih. Nak pergi tidak kau lipih. Semayang, Assalamualaikum. Teringat pula teh tarik kau lipih. Pergilah. Tahu hati kau bah. Poi. Selepas bila? Selepas istikharah. Ya silakan. Kita kata. Kita ada pandu istikharah. Kita ada syarat istikharah. Sebab hati kita tidak sempurna. Solat istikharah. Jadi ulama kata solat istikharah ni tak payah tunggu isyarat. Ada orang solat istikharah ada tunggu mimpi lah, tunggu apa. Istikharah malam belum mimpi lah, istikharah lagi. Boleh, tak ada masalah. Ada orang macam tu dia tak yakin. Sekali istikharah tak yakin. Sampai mimpi dah. Mimpi dia minum teh kalau lipih. Ya betul tu. Macam tu kena poi tu. Dah mimpi dah. Tapi ulama kata tak semestinya memadai solat istikharah. Selepas istikharah kita baca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi ajilan wa ajilan
faqdurhi li al-khair. Ada dia punya doa ni kan. Lepas dia istikharah, ya Allah, aku beristikharah kepadamu ya Allah. Aku minta perhitungan daripadamu ya Allah. Sekiranya perkara ini baik untuk aku ya Allah, dunia akhirat, maka engkau permudahkanlah ya Allah. Bila kita habis saja, tanya hati tu, nak pergi tidak? Nak pergi tidak? Hati kata, pergilah, kata dia. Oi, suruh pergilah. Pergilah. Jadi ada panduan istikharah, tetapi orang yang hati bersih, hati sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka memadai dia tanya hati dia. Sebab tu ulama-ulama yang besar, ulama orang-orang yang soleh, dia ikut hati dia. Ada ulama besar di Mekah dah meninggal dah, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Dia bergerak ke mana-mana dunia ni bila hati dia dah cenderung nak pergi. Masya-Allah. Dikatakan dulu bila dia datang ke Nusantara ni, dia tak nak datang Malaysia ni. Dia datang Indonesia. Dan Malaysia mana hati kau macam tu. Ulama besar di Mekah, masya-Allah. Bila datang Asia, dia pergi Indonesia. Jarang Indonesia. Kau cari akhir-akhir usia dia teringin nak Malaysia, tertarik dia Malaysia ni. Ada apa Malaysia ni? Begitu orang-orang yang soleh, orang ulama ni. Dulu tak ada ulama-ulama besar datang ke Malaysia ni. Tak ada. Jarang. Akhir-akhir ni ramai pula suka pula datang ke Malaysia ni. Jadi maksud rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Suka datang. Dia orang sebegini, kita kata mereka ikut hati mereka. Istafti qalbak. Kerana bahawasanya khawatir ilahiyah datang ia daripada Allah, maka iaitu muwafaqah bertepatan. Bukan, iaitu muwafaqah. Habis. Dan terkadang tersalah orang mufti. Dan bermula, habis bab tu. Dan bermula hatinya tiada tersalah ia. Ini tadi. Dan inilah tertentu, kan sebut. Yang dimasukkan Nabi ini adalah tertentu dengan hati yang suci. Hati yang suci. Maksud hati yang suci? Hati yang suci daripada cinta kepada yang lain daripada Allah SWT. Hati kita ini disebut kotor. Hati kita ini kotor dia maknawi. Bila disebut hati kita kotor hati kita ni maknawi. Kita nak memberi penilaian kotor atau tidak macam mana? Kan? Kalau baju putih, kita bagi penilaian kotor tak kotor macam mana? Terpulang kepada orang. Kalau budak-budak umur 5 tahun, 4 tahun, penilaian kotor tak sama. Dia rasa dah lawa bona dah ni. Amat tengok la ilaha illallah baju kau ni kotor alah sikit tanah ni. Dia bagi dia tanah sikit tu tak kotor bagi dia. Kita kotor ni. Tengok pula ni tak putih ni. Habis nak putih kena ubuh itik nilo. Ubuh nilo baru nampak bersih. Kalau tak ubuh, jadi bermaksud yang nama bersih itu ada orang menjadi lagi bersih. Begitu juga hati kita ni. Kita rasa hati kita bersih tu macam mana? Kita rasa tak ada hasad dah. Tak ada benci ke orang dah. Bersih dah tu. Ada tak lagi penilaian? Jadi ulama meletakkan, masya-Allah, kita bersih daripada hasad, bersih daripada dengki, bersih daripada tamak kepada dunia dan sebagainya. Maka bagaimana kemuncak bersih? Masya-Allah, mana kemuncak bersih cenderung kepada yang lain daripada Allah, maka kotor. Cenderung kepada yang lain daripada Allah, jadi kotor hati itu. Jadi macam mana kita nak nilai bersih? Hati ini tidak boleh cenderung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cenderung kepada maka kotor hati kita. Qadarnya. Kita ni dah kotor terlampau macam mana dah, jadi kita tak
tak peduli dah kekotoran itu. Maka disebut kalau sebegitu ikut kedudukan hati orang tersebut. Maka dia kata hadis ini tertentu kepada hati yang suci dan hanya saja memberi fatwa orang yang alim. Disebut yang boleh fatwa ni orang yang alim saja. Tetapi yang dimasukkan alim ni apa? Maka dia kata, dan tiada dikatakan orang tu orang alim bagi seseorang yang lainnya daripada Allah. Mana? Bukan, salah terjemah dia. Tidak adalah dinamakan orang alim kalau hatinya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Terjemah dia salah. Saya ada teks bahasa Arab dia. Sebab tu setelah selamat sikit. Wala ilma liman ghafala 'anillahi 'azza wa jalla. Yang boleh berfatwa itu orang alim saja. Tidak dinamakan orang alim kalau hatinya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sudut pandangan ilmu tasawuf, alim itu bukan maknanya ahli Quran, alim hadis, tidak maknanya. Yang dikatakan alim itu hatinya tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar punya ilmu agama tetapi hatinya tidak sempurna, maka dikira orang itu tidak alim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan ilmu dalam Al-Quran. Allah Taala kaitkan ilmu dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang ada ilmu tapi tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan dosa dan pahala. Kan? Berapa ramai orang berilmu, berapa ramai para asatizah, berapa ramai orang agamawan tapi tidak takut pada dosa dan pahala. Maka Allah Ta'ala kaitkan dalam Al-Quran berilmu itu dengan takut kepada Allah SWT. Bermaksud kalau sekadar ada ilmu tapi tidak ada rasa takut, maka Allah Ta'ala nafikan dia di kalangan orang ilmuwan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala sebut, letakkan rasa takut. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah di kalangan para ulama. Ataupun dengan makna yang lain, sekiranya orang itu tidak punya ilmu yang banyak tentang agama, tapi dia lebih rasa takut kepada Allah, maka dia lebih berilmu daripada orang yang punya ilmu yang banyak tapi tak ada rasa takut. Itu mafhum daripada Al-Quran tersebut. Sebab Allah Ta'ala memulakan innama yakhshallaha, hanya saja orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu di kalangan para ulama-Nya. Oh, kita tak adalah belajar tinggi dia, tapi kita jaga halal haram, dosa pahala ni kita jaga. Kita tak adalah belajar tinggi dalam agama, tetapi kita punya rasa takut terhadap dosa dan pahala. Jadi macam mana? Maka Allah Ta'ala masukkan kita di golongan tersebut. Sebab Allah Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu daripada kalangan ulama. Sebaliknya pula kalau orang itu punya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama, kitab boleh baca dan sebagainya, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka ternafi. Maka kata di sini bahawa sesungguhnya orang yang beri fatwa di sini adalah orang yang hati yang suci daripada para ilmuwan, orang yang alim. Tidak dikira orang itu orang alim sekiranya hati itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sempurna kemuliaannya itu orang yang alim tentang agama dan hatinya juga bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memadai orang punya ilmu tapi hati dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Syahdan adalah para sahabat radhiyallahu anhum, tiada masuk mereka itu pada suatu pekerjaan dengan nafsu mereka. Itu tak ayat tu.
Betul. Adalah para sahabat radhiyallahu anhum, tiada masuk mereka itu sahabat ataupun orang-orang yang soleh ataupun para aulia. Para sahabat ataupun para aulia adalah para sahabat dan para salihin, tiada masuk mereka itu pada satu pekerjaan dengan nafsu mereka, dan betapa mereka tiap-tiap pekerjaan itu daripada Allah kepada Allah dan dengan Allah. Ayat ni selalu disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi apa maksud? Masya-Allah, ya. Jadi golongan sebegini, apa saja pekerjaan dia, ya, sama ada dia makan, minum, berjalan, berkahwin dan sebagainya, maka disebut tidaklah mereka itu melakukan sesuatu, makan, minum, berkahwin, bekerja dan sebagainya, kecuali pekerjaan mereka itu daripada Allah, kepada Allah dan dengan Allah. Ya. Kalau bahasa Arab dia disebut minallah wa billah, walakin minallah wa billah. Pekerjaannya daripada Allah dan dengan Allah. Masya Allah. Dia makan sama kita, dia makan, kita makan, kita makan, dia makan, kita minum, dia minum, kita berjalan, dia pun berjalan juga. Yang orang yang soleh ni, tapi kita berjalan, makan kita dengan nafsu, berjalan kita dengan nafsu, berkahwin kita dengan nafsu. Tapi orang ini makan dia dengan Allah, berjalan dia dengan Allah, berkahwin dia dengan Allah. Masya Allah, kita kata nilai dia macam mana? Nilai tak sama, di akhirat nanti tak sama. Ya? Ini kita ceritakan perkara yang duniawi. Bahkan kalau kita selidiki, kalau kita muhasabah, termasuk perkara agama juga sebenarnya. Ya? Sebab itu ulama menyebut, insya-Allah, ada empat perkara. Ada 4 bahagian perkara. 2 perkara berbentuk agama, 2 perkara berbentuk dunia. 2 perkara berbentuk agama, iaitu berbentuk ibadat. Kita tahu benda-benda yang bentuk ibadat, kita tahu. Macam mana benda bentuk ibadat? Datang kuliah subuh al-falah, bentuk ibadat. Datang sembahyang masjid, ibadat, kita kata. Puasa Isnin Khamis, ibadat. Kita bersedekah, ibadat. Wai kulipih minum teh, itu dunia. Kan kita nampak itu. Wai Kelantan, apa berjalan, dunia. Pergi mana lagi? Habis semua kena sebutkan. Kan? Pergi pasar tani, boleh ikan baung. Ada kena mengenai ibadat, dunia, kita kata. Pergi mana boleh? Ada boleh? Ada. Jadi ulama bahagikan perkara agama itu jadi 2, perkara dunia juga jadi 2. Perkara agama kita nampak dah, datang masjid, datang kuliah subuh, kita baca Quran, kita bersalawat, kita bersedekah, kita pergi Mekah, pergi umrah. Itu jenis ibadat. Maka yang jenis ibadat tadi, ada yang boleh bawa ke akhirat, ada yang di dunia saja, tak boleh bawa ke akhirat. Masya Allah, kita datang keluar subuh, Masya Allah, kita pergi Mekah, pergi umrah, habis 8,000. Tetapi tak bawa ke akhirat. Jadi ulama kata, ya, perkara agama pun ada 2. Satu boleh bawa akhirat, satu tak boleh bawa akhirat. Perkara dunia pula, makan, minum, pergi pasar tani, pergi Kuala-Lumpur, minum teh. Galak mana sebut Kuala-Lumpur ni, pagi lepas ni kasut ni. Jadi perkara dunia. Jadi akhirat nanti ada orang yang pergi Kuala-Lumpur minum teh tadi, bawa amalan ni ke akhirat. Ada orang tak bawa ke akhirat. Macam mana tu?
Maka kata ulama, perkara agama yang tak bawa akhirat tadi, dia pergi Makkah, dia pergi umrah, dia bersedekah, dia pergi masjid, tapi tak bawa akhirat, sebab niat dia tak betul. Pergi umrah riaan, riak, ujub, Masya Allah, kita kata. Bawa tak akhirat, bersedekah, ada ujub, bawa tak? Tak ada. Jadi akhirat nanti kita, mari ada sedekah lah. Bila ada sedekah? Bukankah kau sedekah mari sebab nak nama? Habis. Berbentuk ibadat tapi tak bawa akhirat. Yang bawa akhirat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dunia pula, kalau semata-mata dunia, nafsu syahwat, habisnya itulah tak berdosa. Tetapi kawan kita, macam mana lah kau dapat pahala pergi kulit lipih minum teh pun dapat? Niat dia. Apa niat dia? Dia niat tadi, dia nak menggembirakan kawan dia, dia nak menggembirakan hati isteri dia, ataupun nak berjalan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu. Ada niat-niat yang soleh pada perbuatan walaupun bentuk dunia. Macam orang bersukan kan, bersukan petang-petang berjogging, itu untuk badan kata-kata. Tapi ada orang dia bersukan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersukan untuk sehat, bila sehat dapat pergi Makkah, dapat sonang pergi nak berambat, dah jadi kerana Allah Taala pula. Bentuk dunia tapi dibawa ke akhirat. Itu secara umum. Ada lebih khusus lagi, Masya Allah. Lebih tinggi lagi kedudukan, bukan sekedar dapat pahala, maka dikatakan seseorang itu dalam tindak tanduk dia, perbuatan dia, makan minum dia, maka segala perbuatannya adalah daripada Allah dan dengan Allah. Kita, Masya Allah, segala perbuatan kita dengan diri kita. Kita nak pergi bahau, kita nak pergi makan, kita nak makan sekian, nak makan sekian, nak makan sekian. Masya Allah, ini satu ilmu yang perlu kita, yang perlu pelajari dan untuk kita fahami. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman. Ini disebut dalam kitab. Maka dikatakan syahadat adalah para sahabat dan para salihin itu tidak masuk mereka itu pada satu pekerjaan. Bermaksud tidaklah mereka itu melakukan apa-apa pekerjaan, berjalan, makan, minum dengan nafsu mereka. Masya Allah. Ini kita nak ulas sambung yang tadi lah ni. Tetapi mereka itu tiap-tiap pekerjaan mereka itu daripada Allah kepada Allah dan dengan Allah. Apa maksudnya? Maksud dia orang yang hati dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap pekerjaan dia pahala. Setiap pekerjaan dia itu mendapat pahala, kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita ini lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ini sentiasa disibung oleh nafsu syahwat, maka setiap tandukan kita berdasarkan nafsu kita itu, maka tidak dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hati dia sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah selalu kita sebut bahawa setiap tindakan kita ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melihat perbuatan Allah kepada diri mereka. Ini adalah adab yang paling sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan satu tuntutan daripada syarak. Bukan tidak dituntut oleh syarak. Dituntut oleh syarak, iaitu Nabi SAW menyebut tidak ada seorang pun dari kamu masuk syurga dengan amal kamu. Kakak hadis itu tidak ada seorang masuk syurga dengan amal dia. Kita beramal sekian datang masjid, kita pergi umrah, Nabi kata tidak ada seorang masuk syurga dengan amal dia. Hantar engkau ya Rasulullah, hatta aku.
Masya Allah, Nabi beramal qiyamul lail sampai bongkak-bongkak kaki dia. Nabi tak beramal. Hatta aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati aku. Dan Nabi mengatakan orang masuk syurga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga maksud hadis itu tak payah beramal. Kenapa tak beramal? Orang tak masuk syurga dengan amal lah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi harap rahmat saja pun salah. Hadis itu bermaksud sekiranya Allah Ta'ala ingin merahmati kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka diberikan kita hidayat untuk beramal. Jadi bermaksud amal kita ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak pandang dan kita tak nampak, kita tak sadar dan kita tidak merasai dan kita tidak mengakui. Yang kita rasa kita yang datang ke masjid, yang kita rasa kita baca Quran, yang kita rasa kita bersedekah, yang kita rasa kita pergi Mekah, puas ngumpul duit, kita kata. Yang kita rasa kita sahaja. Bermaksud kita bersama dengan nafsu kita. Kita tak menyedari bahawa semua itu datang daripada Allah Subhanahu. Macam mana nak rasa? Sedangkan hakikatnya sebegitu. Bermaksud hakikatnya segala ketaatan kita ni pemberian daripada Allah. Nabi dah sebut dah. Tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amalnya. Bukan bermaksud tak beramal. Bermaksud orang masuk syurga dengan amal yang diberikan oleh Allah. Itu maksud dia. Dengan makna yang lain bermaksud apabila kamu beramal, hendaklah kamu pandang amal kamu itu adalah kurniaan Allah. Itu maksud dia. Jadi maksud ada orang beramal tapi tidak melihat berapa itu adalah kurniaan daripada Allah. Maka dikatakan orang itu beramal dengan nafsunya. Bahkan termasuk amal duniawi juga. Dia makan, dia minum dan sebagainya. Bagi orang yang melihat bahawa amalnya itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nak melihat amal kita itu merupakan daripada Allah apabila hati kita banyak kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita banyak bersama dengan Allah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita melihat bahawa segala amal kita itu datangnya daripada Allah. Kita melihat kurniaan Allah kepada kita, melihat. Jadi apabila kita beramal, apabila kita datang ke masjid, kita melihat kurniaan Allah kepada kita, hidayat itu kita lihat. Dan kita bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana Kau kurniakan hidayat, melangkah kaki aku ke masjid. Ada kita rasa macam tu? Tak ada. Kita datang ya, alhamdulillah. Datang ni ke masjid. Kita rasa kita yang datang, kita beramal. Tapi hakikat dia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dikatakan amal kita bersama dengan Allah. Sehinggalah perkara-perkara yang lain. Sebabkan hatinya sentiasa mengingati Allah, sentiasa mengingati Allah, sentiasa mengingati Allah, sehingga dia melihat af'al Allah kepada diri dia. Kurnia Allah. Dan kita dah sebut dahulu dah. Inilah adab yang perlu beradab sebelum masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ini kena ada. Jadi menggambar bahawa tidak boleh masuk syurga kecuali kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa adabnya? Iaitu kita merasai, kita mengakui di hadapan Allah bahawa segala ibadat, salat, sedekah, Quran yang kita lakukan dunia semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada kita. Baru kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut dalam kitab bahawa selepas manusia melepasi titian siratul mustaqim, dah lepas titian siratul mustaqim nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang perlu kita lakukan? Iqrar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa segala yang kita lakukan dahulu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya, maka kita ungkapkan kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mana kita mengaku kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi hadana li hadza,
yang telah beri hidayat kepada kami. Apa maksud hidayat? Kita datang ke masjid kuliah subuh, hidayat. Kita datang masjid solat subuh, hidayat. Kita datang ke surau baca Quran, hidayat. Kita bersedekah, hidayat. Semua kebaikan kita hidayat. Itu yang kita sebut sebelum masuk syurga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi hadana li hadza, yang telah beri hidayat kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya, kami takkan dapat hidayat. Bermaksud kami takkan datang masjid solat, kami tak datang keluar subuh, kami tidak bersedekah, kami tidak umrah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Tuhan tak bagi hidayat, kami tak ada hidayat. Kalau Tuhan tak bagi hidayat, kami tak akan solat. Kalau Tuhan tak bagi hidayat, kami tak akan bersedekah. Ketika itu kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita tidak ikrar sekarang? Kenapa kita tidak ikrar sekarang? Lebih baik kita ikrar sekarang. Setiap tindak tanduk kita, kita merasai daripada Allah, bersama Allah, daripada Allah. Setiap hidayat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang yang hati yang tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita telah beradab dengan Allah di dunia lagi. Tidakkah kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lalai diberikan berbagai kafarah di padang mahsyar nanti, tapi akhirnya masuk syurga, tetap Allah taala perintahkan ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, segala kebaikan kami itu daripada kamu ya Allah. Jadi ahlillah di dunia ini beradab di dunia lagi. Sebab apa? Sebab hati mereka sentiasa ingat Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersamaan hati mereka dengan Allah, apa saja tindak tanduk mereka, makan dan sebagainya, itu dikatakan makan mereka adalah daripada Allah, makan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dalam kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.